Nabi Isa alaihi salam. Itulah nama seorang Nabi yang telah diutuskan sebelum Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut para pengkaji sejarah, Baginda alaihi salam telah hidup pada tahun sekitar 1 Masihi. Baginda telah dilahirkan di bawah sebatang pokok tamar di suatu tempat yang diberi nama Bethlehem yang berada di Palestin. Baginda merupakan anak kepada seorang wanita yang hebat yang bernama Maryam, yang juga merupakan anak kepada seorang lelaki hebat yang bernama Imran. Kisah mengenai kelahiran Nabi Isa alaihi salam ini dianggap begitu ajaib kerana baginda telah dilahirkan tanpa memiliki seorang bapa. Perkara ini telah dirakamkan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-91. Dan sebutkanlah peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya, lalu kami tiupkan padanya roh ciptaan kami, dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi umat manusia. Baginda alaihi salam telah diutuskan kepada Bani Israel bagi menyambung legasi dakwah nabi-nabi yang terdahulu di dalam menyampaikan risalah keagamaan. Namun, seperti apa yang terjadi kepada nabi-nabi yang telah diutuskan ke atas Bani Israel, Baginda alaihi salam turut disakiti dan dikhianati oleh kaumnya sendiri. Baginda alaihi salam akhirnya telah dihukum salib. Dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Baginda alaihi salam telah diangkat ke langit dan diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baginda kemudian akan diturunkan semula ke dunia ini dalam satu tempoh waktu yang telah ditetapkan oleh Allah pada akhir zaman nanti. Nabi Isa ibn Maryam alaihissalam akan turun ke bumi daripada langit yang kedua setelah Imam Mahdi dibai'ah yang pertama. Kemudian berlaku peperangan. Apabila peperangan terbesar alam yang dipimpin oleh Imam Mahdi itu menang, barulah Dajjal akan muncul. Setelah Dajjal mengelilingi bumi dan akhirnya mengepung Imam Mahdi dan tentera-tentera mujahidin. Dan ketika Nabi Isa turun, ada dua pendapat daripada para ulama. Yang pertamanya turun di Baitul Maqdis di Palestin. Adapun pendapat kedua, juga hadis yang sahih, Nabi Isa akan turun. Nabi spesifikkan tempat itu, iaitu menara yang berwarna putih, timur Damsyik. Masjid Umawi, atau lebih dikenali sebagai Masjid Agung Damsyik di Syria. Masjid ini merupakan salah satu daripada masjid yang terbesar dan tertua di dunia. Ia telah dibina pada tahun 634 setelah Islam berjaya menguasai Damsyik di bawah kepimpinan Khalid Al-Walid. Pada tahun 715, masjid ini telah siap sepenuhnya di bawah kepimpinan Sulaiman ibn Malik. Pada tahun 715, masjid ini telah siap sepenuhnya di bawah kepimpinan Sulaiman ibn Malik dengan memakan belanja mencecah 600,000 hingga 1 juta dinar. Terdapat 3 jenis menara yang terdapat di dalam masjid ini. Menara-menara tersebut telah diberi nama Menara Putih, Menara Pengantin dan Menara Qaitsday. Menurut tafsiran Ibnu Kathir, di Menara Putih inilah yang dikatakan akan menjadi tempat turunnya Nabi Allah Isa AS. Ia merupakan menara yang tertinggi yang terdapat di dalam masjid ini. Pada tahun 741 Hijrah, menara ini telah dibakar oleh orang-orang Nasrani yang khianat dan telah dibaik semula pada zaman Ibnu Kathir. Kini, menara ini turut dikenali dengan panggilan Menara Isa sempena mengambil peristiwa besar yang akan berlaku suatu hari nanti.
Masih terdapat persoalan di kalangan para pengkaji mengenai tempat turunnya Nabi Isa yang dikatakan ini. Di antara persoalan yang timbul ialah, mengapakah Allah tidak menurunkan Nabi Isa AS di tempat Dajjal berada, yakni di Masjid Al-Aqsa yang menjadi tempat baginda menunaikan solat subuh. Tapi dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa nanti Nabi Isa akan diturunkan di Manaratul Bayda, iaitu menara putih yang berada di Damsyik. Kan? Jadi apabila para ulama kita datang ataupun ketika Islam berjaya mengislamkan tanah-tanah bahagian Syam, mereka menemui satu bangunan lama, iaitu satu bangunan yang akhirnya mereka beli dan dijadikan masjid, iaitu Masjid Umawi. Kan, benda masjid ini adalah asalnya adalah tempat ibadah bagi pemegang ajaran Isa alaihissalam, iaitu orang Nasrani, tapi dia beli, dan di sana ada satu menara yang lama yang warnanya berwarna putih. Dia disebut Manaratul Bayda, menara putih. Dan apa yang ada lagi di dalam Masjid Umawi itu sekarang ini, ada makam kepalanya Nabi Yahya alaihissalam, iaitu saudara kepada Nabi Isa AS. Jadi ketika zaman Nabi Isa itu sebenarnya ada 3 orang Nabi yang diutuskan, iaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan 3 ini tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelih dan dicincang badannya di Jerusalem, kepalanya diselamatkan ada di Masjid Umawi di Damsyik, dan Nabi Isa AS diangkat ke langit. Selain daripada terkenal dengan peristiwa tempat turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, Masjid Umawi juga terkenal kerana memiliki 3 makam mulia yang berada di dalamnya. Di antara makam yang terdapat di dalam masjid ini ialah makam kepala Nabi Allah Yahya alaihissalam, makam kepala Sayyidina Husin, cucu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan makam panglima perang yang hebat, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Masjid yang memainkan peranan penting pada peristiwa akhir zaman ini sebenarnya mempunyai keunikannya yang tersendiri apabila ia dihiasi indah dengan mozaik-mozaik kecil yang menggambarkan corak tanaman dan ladang, bandar dan istana yang mewujudkan suasana kedamaian campuran klasik dan ketimuran. Maka tidak hairanlah apabila masjid ini juga pernah menjadi tempat tumpuan ilmuwan Islam untuk bertemu dan berbincang mengenai pelbagai perkara di kalangan mereka. Masjid ini telah kekal selama 1200 tahun lamanya, dan ia akan tetap teguh meninggalkan pelbagai rintitan sejarah sehinggalah turunnya Nabi Isa alaihissalam satu hari nanti. Nabi Isa alaihissalam ketika mana diturunkan oleh Allah ke dunia ini, diceritakan dalam hadis diturun dengan dipimpin, dipapah oleh para malaikat. Kemudiannya ketika itu dia menundukkan wajahnya, rambutnya itu menitiskan air. Ketika dia mengangkat wajahnya itu seakan-akan ia kelihatan mutiara-mutiara yang menitis daripada rambutnya. Antara perkara pertama sekali yang dilakukan oleh Nabi Isa, apa kata Nabi SAW? Dia akan menghancurkan salib, dia akan membunuh khinzir. Seolah-olah Nabi Isa ini hikmahnya diturunkan adalah untuk nak membasmi ajaran Yahudi yang mengatakan mereka telah membunuh Isa dahulu kala, dan juga untuk nak membasmi fahaman Kristian yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak kepada Tuhan. Maka Nabi Isa turun untuk nak membersihkan dakwaan tersebut. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia sudah pasti memberikan ancaman kepada Dajjal. Apatah lagi Imam Mahdi yang dikatakan akan membantu Nabi Isa alaihissalam masih lagi tidak mampu dikalahkannya. Dajjal akan terus merekrut para pengikutnya di samping membunuh saki-baki umat Islam yang tertinggal dan tidak ingin beriman dengannya. Dajjal seolah-olah mengetahui akan nasib dirinya yang hampir tiba. Sebanyak 70,000 orang Yahudi dari Bani Asfahan akan mengikuti Dajjal menuju ke Baitul Maqdis. Misi mereka hanya satu, untuk menghancurkan benteng terakhir umat Islam yang berada di Baitul Maqdis.
maka di sinilah akan terjadinya satu pengepungan besar-besaran terhadap pejuang kebenaran. Berkenaan hari ini ada satu penjelasan Nabi SAW yang menceritakan kehebatan yang ada pada Islam dan kepada umat Islam. Iaitulah satu hari Nabi melihat Umar Khattab radhiyallahu anhu membaca kitab Taurat. Lalu Sayyidina Umar ditegur oleh Nabi SAW dengan sabdanya, ya ibn akhi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila ittiba'i. Wahai Umar, andai Nabi Musa masih hidup lagi pada waktu ini, Nabi Musa akan membuang kitab Taurat itu dan membaca Al-Quran Al-Karim. Jadi kata Imam Hajar berkaitan dengan Nabi Isa AS yang tidak menjadi imam pada waktu salat subuh itu, bahkan menyuruh lelaki yang saleh untuk kekal sebagai imam. Ini menunjukkan kepada kita, kata Nabi SAW, bagaimanakah perasaan kamu pada masa itu. Seorang Nabi duduk di belakang sedangkan umat berada di depan. Seperti Allah nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat. Di situ ada dua perkara. Yang pertama merupakan tawaduknya Nabi Isa AS. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana keunggulan umat Nabi Muhammad SAW sehingga mereka dikedepankan sebagai imam, yang bersembahyang di belakangnya merupakan seorang Nabi. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi dijelaskan terdapat 9 jenis pedang yang menjadi milik Rasulullah SAW sepanjang baginda menegakkan ajaran tauhid. Di antara 9 bilah pedang ini, terdapat salah satu pedang baginda yang diberi nama Pedang Al-Batar. Dikhabarkan bahawa pedang ini telah ditempa oleh Nabi Daud AS yang memiliki mukjizat melenturkan besi. Uniknya pedang Al-Batar ini kerana padanya terpahat nama 7 orang Nabi terdahulu yang pernah menggunakannya. Di antara nama-nama Nabi yang terpahat pada pedang ini ialah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Pedang Al-Batar ini dikhabarkan akan menjadi senjata Nabi Isa AS di dalam memerangi Dajjal suatu hari nanti. Namun yang demikian, terdapat perbezaan pandangan di kalangan para ilmuwan mengenai kebenaran perkara ini. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar baca-baca hadis pada hari ini, kita dengar seolah-olah peperangan itu peperangan yang Nabi Isa dah turun dan Nabi Isa menang, sebab kita baca ending dia. Tapi sebenarnya apa yang ada pada Dajjal ada pada Nabi Isa, apa yang ada pada Nabi Isa ada pada Dajjal. Sehingga kata pepatah Arab, idzal masih yaqtulul masih. Apabila hanya Al-Masih Isa dapat membunuh Al-Masih Dajjal. Ataupun kata pepatah Melayu kita, apabila buku bertemu ruas. Ketika itu peperangan yang sangat besar, banyak orang yang syahid daripada pihak Islam dan banyak yang mati daripada pihak Dajjal. Jadi di manakah peperangan ini berlaku? Nabi SAW menyebut bahawa kutilad Dajjal bibabin Lut. Dibunuh Dajjal itu di pintu gerbang Kota Lut. Kota Lut ni lebih kurang 15 km daripada Tal Abib. Jadi Kota Lut ini dia ada 2 pintu gerbang. Satu pintu gerbang bahagian barat, satu lagi pintu gerbang bahagian timur. Maka ulama sirah kita menyatakan di manakah antara 2 pintu gerbang ini? Mereka menyatakan bahawa akan dibunuh Dajjal ini di Babin Lut, pintu gerbang bahagian timur. Lud ialah nama sebuah bandar di daerah tengah Israel, sekitar 20 km di tenggara Tel Aviv dan 3 km utara Ramallah. Nama lama bagi kota ini ialah Lidda, Lydia dan Al-Lid. Kota ini juga terkenal dengan nama Diospolis pada satu ketika dahulu. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadis Nabawi, kota ini dahulunya telah menjadi tempat persinggahan rombongan kafilah dari Syam yang menuju ke Mesir. Kota ini dahulunya banyak didiami oleh orang-orang Arab Muslim. Akan tetapi, setelah tahun 1948, orang-orang Israel telah mendiaminya secara haram. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di pintu gerbang kota inilah yang akan menjadi tempat berakhirnya riwayat Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa AS satu hari nanti.
Nabi Isa itu akan membunuh Dajjal dengan pedang Nabi SAW yang bernama Al-Battar, pedang warisan turun-temurun daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Tetapi hakikatnya pedang yang bernama Al-Battar ini tak ada satu pun riwayat yang boleh menyokong ataupun riwayat yang sahih. Yang ada adalah satu riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, tetapi dalam riwayat tersebut ada perawi yang sangat-sangat lemah di dalam bidang hadis, iaitu Al-Waqidi. Begitu juga ada terputusnya sanad ataupun irsal di dalam riwayat ini, justru sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi bahawa riwayat pedang Al-Battar untuk disandarkan kepada Nabi SAW ini tidak kukuh untuk menjadi hujah. Menurut sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, kisahkan bahawa Nabi Muhammad SAW telah menceritakan akan kesudahan riwayat hidup Dajjal setelah 40 hari berkuasa di atas bumi. Dikhabarkan setelah selesai dari kaum muslimin menunaikan solat subuh, Nabi Isa AS akan meminta agar pintu masjid dibukakan bagi melihat keadaan huru-hara yang terjadi di luar masjid. Maka pada ketika itu akan terlihatlah Dajjal bersama 70,000 orang Yahudi sedang mengepung mereka secara besar-besaran. Masing-masing telah menghunus pedang dan memegang perisai untuk membunuh kaum muslimin. Pada ketika ini, Dajjal baru menyedari akan kehadiran Nabi Isa AS di samping kaum muslimin yang sedang berada di dalam masjid berkenaan. Lalu, Dajjal pun akan mencair seperti cairnya garam yang melarut di dalam air akibat ketakutan yang dirasainya. Justru, Dajjal akan melarikan diri bagi menyelamatkan dirinya dari dibunuh oleh Nabi Isa AS. Ketika umat Islam datang pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda ke Jerusalem, mereka tercari-cari juga mana Kota Lut yang ceritakan oleh hadis Nabi SAW. Jadi ketika mereka sampai ke Kota Lut, maka mereka melihat, di sinilah tempat yang disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa Nabi Isa akan dapat membunuh Dajjal. Maka mereka cuba mengislamkan penduduk Kota Lut, tetapi Kota Lut tak terima Islam. Mereka nak membeli tanah di Kota Lut itu juga. Orang Kota Lut sebagai bandar lama tidak mau menjual kepada orang Islam. Maka ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda membeli sebidang tanah yang besar di sebelah Kota Lut dan dibangunkan sebuah bandar. Dan diberi nama bandar itu kepada anak perempuan orang yang mengusahakan tanah, iaitu Ramlah. Jadi Kota Ramlah ini adalah kota yang dibangunkan atas perintah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda untuk mengimbangkan maknanya penduduk yang berada di Kota Lut. Yang akhirnya daripada Kota Ramlah inilah mereka menghantar pendakwah-pendakwah, akhirnya dapat mengislamkan Kota Lut itu sendiri. Gharqad atau pokok Yahudi. Gharqad merupakan satu genus pokok yang mengandungi kira-kira 90 jenis spesies yang tumbuh di zon beriklim sederhana dan subtropika. Nama saintifik bagi pokok ini ialah Nitraria retusa. Pokok ini merupakan sejenis pokok yang berduri dan mempunyai dahan yang berjalin-jalin. Daunnya berwarna hijau muda dan mempunyai bunga kecil yang berwarna putih dengan tumpuk-tumpuk berwarna ungu. Ia dikategorikan sebagai satu pokok yang beracun dan buahnya seperti buah tomato yang berdiameter sekitar 1 cm. Menurut maklumat yang telah tersebar di internet, penanaman pokok ini telah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu dan dilakukan secara besar-besaran bermula tahun 1984 sehingga sekarang. Di dalam laman web Jewish National Fund, JNF, terdapat maklumat di mana kerajaan Israel sendiri telah menyediakan satu dana khas penanaman pokok ini. Di dalam laman web ini juga telah menyatakan bahawa pihak kerajaan Israel ketika ini telah berjaya menanam sebanyak 250 juta batang pokok.
Allah Taala berfirman dalam ayat 159 surah Nisa, wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Jadi dalam ayat ini kata para ulama sebahagian mereka mengatakan ia bukan saja merujuk kepada kaum Nasara, ia juga merujuk kepada ahli kitab iaitu kalangan Yahudi. Jadi selepas Dajjal mati, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS di pintu Lut, maka orang Yahudi tidak ada pilihan melainkan masuk Islam ataupun dibunuh. Itu sebab dalam hadis mengatakan bila mereka bersembunyi kerana ketakutan ni tadi di belakang pokok dan juga batu, maka pokok dan batu itu juga akan berkata, ta'al ya Abdullah, ta'al ya Muslim, hadha Yahudiyun wara'i ta'al faqtulhu. Wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini belakang aku ada orang Yahudi bersembunyi, mari bunuh dia. Berdasarkan daripada hadis yang telah diriwayatkan itu, maka dapatlah kita ketahui bahawa satu-satunya tempat yang menjadi perlindungan bagi orang Yahudi di akhir zaman nanti adalah di belakang pohon Gharqad. Meskipun mereka seolah-olah mempercayai kebenaran Islam, namun seperti yang dinukilkan di dalam sejarah, mereka tidak mungkin akan mengakui kebenarannya. Sebaliknya, mereka terus menjadikan ego sebagai raja di dalam hati mereka yang akhirnya akan membawa kepada kebinasaan diri mereka sendiri. Sesungguhnya ramai di kalangan para anbiya itu datangnya dari kalangan kaum Yahudi. Malangnya, mereka bukan sahaja ingkar untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih teruk daripada itu, mereka membunuh nabi-nabi mereka.